Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallam tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan Dia mematikan. Tak ada yang boleh mematikan melainkan Allah. Berkumpullah semua makhluk ni nak matikan seseorang, tak boleh kalau belum tiba masa dia. Jadi kita dengar dari masa ke semasa, satu orang tu mati, satu orang tu baru aja kahwin mati, satu orang tu dia budak lagi mati, satu orang tu baru dapat bini baru tak lama mati. Satu orang dia nak pergi ziarah mak dia dah meninggal, dia pun mati. Satu orang yang tengah-tengah timbang cucu mati. Mereka tu bukan mati sebab timbang cucu, tak, sebab berlanggar, tak, sebab sakit, tak, sebab masa mati dah datang. Bila masa mati dah datang, apa pun tak boleh buat. Takkan bertambah, boleh dialih ke depan atau ke belakang. Itulah hari dan saat yang benar. Maknanya semua orang akan melalui saat mati. Sufyan Ampang ni, dia sendiri tak tahu bila mati dia, masa mati dia datang. Dia jalan sini, jalan situ, kerja dia tinggalkan banyak perintah Allah. Tiba-tiba sebab dia dah ditentukan Allah ahli neraka, jadi waktu dia mabuk dia mati. Sebelum dia mati, Allah bagi dia mabuk, minum arak, main perempuan. Jadi akhir matinya dalam keadaan berdosa. Kenapa dia, Allah dah tentukan ahli neraka? Jadi satu orang yang Allah tentu dia ahli syurga, dia mati baik. Dah ada dekat nak mati, Allah tukar dia, Allah ubah dia keadaan dia. Jadi macam mana keadaan mati, begitulah kita dihidupkan lagi. Jadi ada orang awal baik, mati kemudian tak baik. Ada orang tak baik, mati jadi sebelum mati baik. Ada orang baik, ada orang tak baik dari dulu sampai mati. Jadi bagai-bagai masalah, bagai-bagai manusia. Tapi semua tu bukan Allah dah tentukan dalam kitab yang dia ni mati tak baik. Dia sendiri yang buat keputusan, menyebabkan Allah ubah ketentuan dia dari mati baik kepada mati tak baik. Sufyan, Allah bagi dia peluang untuk dengar, tapi dia tak ambil peluang. Dia terus langgar perintah Allah. Jadi Allah tengok dia ni tak bersyukur. Aku nak matikan dia kafir. Itu sebab dia mati kafir. Bukannya Allah sengaja buat dia mati kafir. Dia telah berbuat kerana tidak bersyukur. Jadi biasanya sebab tidak bersyukurlah buatkan Allah tukar ketentuannya. Patut ahli syurga jadi ahli neraka. Satu orang yang bersyukur, patut dia mula tu ahli neraka, tukar dia ahli syurga. Jadi bersyukur ni apa? Sama? Apa makna orang kata bersyukur?
Taati perintah Allah. Bersyukur ni maknanya kita merasai bahawa bagaimana kita boleh langgar perintah Allah sedangkan dia buat baik pada kita. Dia memelihara kita, menjadi kita menyempurna. Kalau taat perintah Allah je tak ada perasaan berterima kasih. Jadi taat perintah Allah macam moron. Taat aja. Orang bersyukur ni orang tu taat kepada Allah sebab dia begitu menghargai apa yang Allah buat pada dia. Dia cukup berterima kasih pada Allah. Begitu syukur. Macam Allah cipta dia, beri makan pada dia, minum pada dia, pelihara dia, bagi anak dia, bagi bini anak. Kerana itu dia tahu bagaimana mungkin aku tak buat baik pada Allah. Sedangkan dia buat baik je kat aku. Ini orang bersyukur. Orang macam Samad ni taat sebab dia kecil lagi semayang. Bukan tanda dia bersyukur tu. Dalam semayang tu dia tak pernah pun pada siapa saya semayang, tak tahu. Ingat Allah pun tak ada. Dalam semayang tu ingat Allah pun tidak. Apatah lagi nak memikirkan betapa baiknya Allah. Jadi kalau kita orang bersyukur kepada Allah, kita selalu kenangkan tentang apa Allah buat pada kita. Cuba kira, tulis apa yang Allah buat pada kita. Apa yang Allah telah buat pada kita? Apa Allah buat pada kita? Semua yang Allah buat pada kita, kita tak boleh dapat kalau dia tak buat tu. Kita hirup udara, kita nampak, kita dengar, kita makan, semua nikmat dia. Begitu sekali Allah punya nikmat kat kita, kita tak boleh kira. Walau air laut jadi dawat, daun-daun semua jadi kertas, 2 kali ganda lagi tukar, tak boleh tulis. Bagaimana mungkin kita langgar perintah? Itu yang orang yang tak bersyukur. Lupa. Macam Rasidin. Berapa banyak nikmat Allah kat dia. Berapa banyak Allah bagi dia. Berapa banyak Allah buat baik kat dia. Dan kita pun bukan buat baik kat Allah pun bila kita taat perintah dia. Kita nak menyukakan dia. Yang dia buat kita ni supaya kita jadi orang baik, masuk syurga. Sebenarnya dia buat baik kat kita. Tapi kita buat buruk pada diri kita sendiri bila kita langgar perintah. Jadi kita ni tak bersyukur lah. Semua Allah buat baik kat kita. Bagi agama, buat baik kat kita. Suruh kita puasa, buat baik kat kita. Suruh kita buat kerja dakwah, buat baik pada kita. Mana ada dia buat buruk bagi kita? Semua yang Allah buat, semua yang baik untuk kita. Tapi kita tetap langgar perintah Allah. Bukan kita buat buruk pada Allah. Tak ada langsung. Mana boleh kita buat buruk. Tapi bila kita langgar perintah Allah, kita sebenarnya buat buruk pada diri kita. Bukan pada orang lain pun. Jadi bila kita buat buruk pada kita, kita tidak berbuat baik pada kita. Kita telah tidak memenuhi keinginan Allah. Kita tidak memenuhi kehendak dia, iaitu kita jadi orang yang berjaya. Kita tak mau. Allah jadikan kita supaya kita berjaya. Di dunia ni selamat, mati masuk syurga. Tapi kita tak nak. Kita lawan ketentuan tu, keinginan Allah. Ni. Kita lawan keinginan Allah tu. Kita lawan dia. Kita tak mau. Itulah nama kita tidak berterima kasih. Allah bukan nak apa. Allah mau kita buat dia gembira je. Lain tak nak. Apa yang Allah nak, itu pun dia tak nak. Dia bagi je. Dia tak ada minta pun.
Dia bagi aja semua kat kita. Minta tak ada? Apa Allah minta kita? Apa kita boleh bagi pula? Apa pun kita boleh bagi? Apa kau boleh bagi pada Allah? Ha? Ada? Ada tak? Ha? Allah bagi aja. Ha? Allah bagi aja kita. Minta tak ada? Ha. Yang dia mau, kita gembirakan dia. Sebab itu niat kita buat apa amal, bukan nak dapat pahala, bukan nak dapat syurga. Nak buat dia gembira, nak buat dia suka. Ha. Jadi kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Itu saja Allah mau. Kenapa kita tak boleh buat dia suka? Dia bagi je semua kat kita. Semua dia bagi. Cuba kira mana yang bukan Allah bagi. Cuba, Samad. Cuba engkau bagi tahu aku apa yang Allah tak bagi kat kau. Ha? Semua sama. Ha. Datuk, apa yang Allah tak bagi kat kau? Ha? Ha. Jadi kemudian kenapa kita tak boleh buat dia suka? Dia lain tak ada nak. Bila kita sempurnakan maksud yang kita dicipta oleh Allah untuk berjaya, maka kita mengembirakan dia. Itu yang dia mahu. Bila kita langgar perintah Allah dan kita tak mau beriman kepada Allah dan kita menidak kebenaran rasul-rasul yang dihantar, kita sebenarnya tak mau menjadi orang yang berjaya. Jadi itu bertentangan dengan maksud dia jadikan kita. Itu membuat dia murka. Tahu? Membuat dia murka itulah kita jadi tak berjaya. Membuat dia sukalah membuat kita dengan izin Allah berjaya. Allah sikit pun tak ada kehendak pada kita untuk taat. Untuk memuji dia tak perlu. Allah kata kalau manusia ni tak memuji, beritahu mereka Muhammad. Allah jadikan langit, bumi, matahari dengan guru. Semua mereka tu berzikir. Gunung berzikir, burung berzikir, semua berzikir. Apa yang Allah nak sangat dia orang berzikir tu? Maha suci Allah. Allah tak perlu kepada apa-apa pun. Allahus Samad. Nah, Allah maha tinggi, maha agung. Ketinggiannya tak tambah kalau kita taat. Ha? Kalau kita ikut cakap Allah tu, ketinggian dia tak tambah. Kalau semua manusia ni ikut perintah dia, Allah tak tambah tinggi. Dia maha tinggi, tak ada tinggi. Dia tak perlu kepada ni semua. Hanya Allah murka atau Allah suka. Itu je. Jadi Pendi dengan Sufian berlumba-lumba nak buat Allah murka. Sekarang Allah bagi peluang dia nak buat Allah suka. Masih nak buat Allah murka. Kalau ada peluang. Saya tak bersyukur lah. Sekarang peluang diberi untuk buat Allah suka, tak nak. Beria-ia nak membuat Allah murka. Rashidi, beria-ia nak buat Allah murka. Adakah patut kita buat dia murka? Bila dia menyempurnakan semua. Dia cipta kita, dia sempurna keperluan kita. Nah, dia beri apa kita nak. Walaupun orang tu tak nak beriman pada dia, tak mau taat pada dia, apa yang Allah tentukan untuk dia dapat, Allah bagi dia. Kalau orang tu tak taat, orang tu ni Allah tak bagi, Allah boleh je. Tak bagi makan, tak bagi minum, sayang. Tak bagi rumah, tak payah bagi. Sebab langgar. Boleh Allah buat. Tapi Allah tak buat. Apa yang Allah dah tentukan untuk dia dapat, semua dapat. Kemudian orang kafir tu, dia buat baik sikit. Kat dunia ni bukan buat baik. Buat benda baik lah. Macam bagi makan kat orang, sedekah kat orang, baik dekat orang. Allah bukan biarkan aja. Allah bagi dia ganjaran kat dunia ni. Bagi dia kaya lagi, bagi dia apa lagi. Bukan Allah tak balas. Benda tu tak betul. Dia bagi orang kafir tu bagi makan, minum, bagi sedekah.
dia buat baik kat orang pun niat dia tak betul. Niat dia nak jadi kaya, nak jadi mulia, nak jadi ternama, pun Allah balas juga di dunia. Sebab dia nak dunia kan. Saya kata kalau orang Islam dia buat baik pun untuk dapat dunia, dapat kaya, dapat ternama, Allah bagi dia. Tapi dia tak dapat lah apa-apa di akhirat. Jadi begitu adil lah. Sebab itu kamu lihat orang kafir yang kaya raya, semua orang kafir yang banyak bagi duit kat orang, bagi sedekah. Ada orang kafir buat masjid lagi. Apa yang dia dapat kalau Allah tak bagi dia kat dunia ni? Allah tak kata engkau buat baik apa pun tak dapat. Tak ada. Allah maha adil, sangat adil. Nah, dan Allah takkan azab kita lebih daripada apa yang kita telah buat. Sedikit pun tidak akan Allah berlaku tidak adil pada kita. Semua manusia ni, seluruh alam ni, dari Adam sampai Lais, semua berkumpul di mahsyar at one time. Dan semua orang jumpa Allah seorang-seorang. Tak ada jumpa dua orang, tak ada. Seorang-seorang. Dan apa orang tu buat, semua orang tahu. Dan siapa yang ada nak tuntut kat dia, semua boleh tuntut. Macam itu punya pengadilan. Sikit pun tidak ada. Setiap yang kita buat akan ditulis. Yang kecil sekalipun. Yang kita buat dalam keadaan kita ingat orang tak nampak lah. Melainkan Allah. Kita tak ingat Allah nampak. Itu pun akan ditulis dalam buku catatan. Tak ada apa yang ditinggalkan. Dan semua orang heran, buku apa ni yang tak meninggalkan apa pun. Seorang-seorang tuan jumpa Allah, yang buat main. Kenapa Allah buat semuanya? Supaya Allah berlaku adil pada setiap orang. Kalau dua orang, tak ada orang boleh cakap ni tak ada. Seorang. Berapa lama tu? Seorang-seorang. Allah SWT maha adil. Jadi Allah SWT tak ada dia nak berlaku sikit pun tak ada adil. Tidak ada pada Allah. Jadi Allah mahu kita berlaku adil. Sebab itu Allah marah sangat dengan orang yang menipu timbangan. Barang dia ditimbang, tak diberi mengikut nilai duit yang dia bagi kat orang tu. Bagi duit RM20, patut nilai barang RM20 lah, tapi kurang sikit, RM15. Alamak, kaum Nabi Syuaib, Allah, dia orang tu bagi RM60, patut ikan jenis RM60 lah, yang better kualitinya, bagi yang nilai RM20 tak boleh. Allah kata berlaku baik betul dalam timbangan dan nilai, value, harga dengan apa orang tu bagi, patut dapat. Jadi Allah murka pada kaum Samud, pada kaum Nabi Syuaib. Allah musnahkan kaum tu bila dia deny, mereka tak menerima Nabi Syuaib sebagai Nabi. Walaupun Nabi Syuaib sangat baik orang, dia bagi tahu kepada kaum ni, kalau kamu tak setuju dengan apa aku cakap, kamu jangan cerca aku, kamu jangan caci aku, kerana umat-umat terdahulu mereka musnahkan ini. Tapi kaum dia caci dia juga, cerca dia juga. Bagi amaran kat dia. Allah hantar bala yang hancurkan kaum ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kaum ni, dah tak guna dah hidup kat dunia ni. Dah dihantar Nabi pun, Allah kata tidak akan aku musnahkan tu kaum yang buat kerosakan sehingga aku hantar dia Nabi. Allah hantar Nabi untuk beri peringatan
supaya mereka mudah-mudahan kembali kepada Allah. Tapi kalau hantar Nabi pun tanda, lepas tu nak bunuh pula Nabi tu, nak halau Nabi, untuk apa lagi hidup kat dunia? Jadi Allah hantar bala. Jadi Allah kata jangan tunggu bala tu datang baru kamu nak beriman kepada aku. Nah, kamu beriman sekarang. Kalau kamu banyak yang terdahulu nak beriman, bila dah datang bala, bila dah buat keputusan bala datang, dia tak boleh anjak. Allah kata bila bala dah datang, keputusan tu tak boleh anjak, mesti datang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa Dia Maha berkuasa. Mana kaum-kaum terdahulu yang boleh selamat dah? Kata Allah, pergilah berjalan dan tengoklah kesan-kesan. Mereka-mereka yang melanggar perintah Allah dan buat aniaya kepada Nabi-Nabi yang kami hantar untuk dia. Ya. Banyak dekat Saudi Arabia, tempat-tempat dari perjalanan dari Madinah ke Syam, orang akan melalui banyak kesan-kesan tamadun dulu yang dihancurkan oleh Allah. Setengahnya dihancurkan terus. Macam kaum Lot tak nampak langsung. Seluruh bandar tu dinaikkan oleh malaikat sampai dekat langit pertama. Buruk bunyi kokok, ayam mendengar. Diterbalikkan, dia turun ke bawah. Semua upside down. Apa Melayu upside down? Tunggang terbalik. Tunggang terbalik. Yang pokok-pokok pun jadi tak nampak dah. Itu kaum yang sangat-sangat jahat dan Allah buat alam murka. Dia orang tu, kaum Lut tu dah lah kaum berdosa yang Allah marah. Kemudian bukan itu je, dia orang bangga pula. Dia orang bangga, dan cakap kepada Nabi Lut, kalau kamu terus larang kami halau kamu. Jadi alam murka sangat. Dan setengah kaum yang kurang sikit boleh nampak lagi tanda-tanda dia. Tanda-tanda bangunan dia, rumah-rumah dia yang kurang, yang jahat sangat tu langsung flat, tak nampak lagi. Jadi Allah suruh kita pergi ke tempat-tempat ni. Tapi malangnya bila iman tak ada, macam orang Quraisy, Arab Quraisy, lalu je selalu dalam perjalanan berniaga dia orang tak nampak, kata Allah. Dia orang tak nampak ke kesan-kesan kaum terdahulu yang melawan Nabi-Nabi dia orang tak nampak ke? Mana nak nampak? Yang tak beriman kepada Allah kan. Kita hari ini bila tak beriman kepada Allah, atau ada iman kecil sangat macam Sufyan, macam Yazid, tengok langit pun tak ingat Allah. Tak payah nak tengok kesan-kesan runtuhan orang tu, langit tu, tengok bunga je, tengok semut tu, kalau fikir boleh nampak kebesaran Allah. Bila masak tu boleh nampak kebesaran Allah. Setiap ayam, ikan, dia tak ada fikir makan aja. Fikir makan dan perut. Jadi mana nak fikir? Jadi hari ni kita je rosak sebab salah guna akal daripada untuk fikir Allah, kebesaran, keagungan dia. Kita fikir perut dia. Macam Azri fikir perut dia. Makin puasa, bulan puasa, makin fikir perut. Jadi tak ada. Jadi fikir tu tak menutup untuk fikir keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa hati kita tu tak ada Allah? Dalam kepercayaan kita tu Allah tak ada. Jadi bila kepercayaan Allah tak ada, mana nak nampak dengan langit tu Allah? Siapa buat ni tak ada fikir. Siapa boleh buat langit, 7 langit, 7 lapis langit ni? Ada? Ada selain Allah boleh buat? Jin boleh? Hari ni diorang tuduh saya ada alat ni.
Oh ini jin. Tanya jin. Tanya jin buat apa, dia bukannya Tuhan. Jin boleh bagi tahu saya apa saya nak buat. Dia pun tak tahu. Tapi dia orang tuduh saya jin. Aduh. Jadi tuduh saya macam saya ni orang yang dulunya sesat lah. Sedangkan dah lama kenal saya. Saya syura jemaah dakwah, bayan siang malam. Tiba-tiba saya ikut, Allah buat saya ikut jin lah. Jin bukannya dia berkuasa, boleh beri manfaat, mudarat, tak ada. Kenapa saya nak tanya dia? Apa faedahnya ikut jin yang sama macam saya? Tentu yang saya tanya tu bukan jin, Allah. Hari ni saya tanya, kamu masak sejak bulan puasa ni, sebelum tak pernah minta saya tanya. Kamu sendiri tak percaya Allah ada? Tak percaya Allah tu? Mana nak suruh aku tanya Allah? Tak ada. Berdesak, berya-ya aku suruh kamu. Suruh tanya aku, suruh tanya Allah. Bila kamu masak, baulah kamu. Sekarang tanya, garam cukup tak? Pedas cukup tak? Tapi Sufyan tak dapat makan masakan tu. Jadi hari ni kamu yang bodoh masak, yang tak tahu masak, makanan jadi sedap. Tapi sekarang tak boleh lah puji. Sebab apa? Semua tanya Allah, mana nak puji? Kalau tak tanya Allah, dapat pujian. Itu je yang tak. Yazid pandai masakmu, kemain lagi. Jadi sekarang bila tanya Allah, lauk tu jadi sedap. Kan? Masak lemak cili api sedap. Semalam masak tumis ayam, tumis pedas. Masak asam pedas. Semua dengan izin Allah, semua sedap. Betul atau tidak? Halo? Jawab kuat sikit. Betul. Sedap daripada apa yang kau buat kan? Yang tak tanya Allah. Tahu kan? Betul. Barulah dia orang sedar. Bau saya bukan tanya jin. Jin tahu ke? Bapa asam, dia pun manusia macam kamu. Pasal dia boleh lebih tahu pada kamu pula. Jadi saya bukan tanya jin. Saya punya alat ni. Saya tanya Allah. Semua jadi sedap. Sampai hirup lagi dia. Dia dalam sekuat makan ni. Tengok. Bau sikit aja. Betapa Allah SWT bagi saya yang tak pandai masak, bila saya tanya Allah, semua jadi sedap. Bayangkan saya boleh dengan izin Allah bagi resipi masak nasi lemak yang paling sedap di dunia. Sebab tanya Allah. Dan nasi lemak tu boleh dijual di seluruh dunia. Begitu juga asam pedas cili api, asam masak lemak cili api, paling sedap di dunia. Boleh buat masak asam pedas paling sedap di dunia. Kalau paling sedap kat dunia, memang lakulah kat seluruh dunia. Bagaimana boleh mewujudkan daripada ilmu ni, Allah punya rahmat ni, makanan pun jadi sedap, pun boleh jadi kaya, harta mencucurah, seluruh dunia nak makan. Sebab dia sedap. Kalau tak sedap, mana orang nak makan? Nasi lemak kita tak sedap, nak orang makan tak ada. Macam mana nak dapat nasi lemak yang sedap? Tanya Allah. Masa masak nasi tu, beras yang macam mana, berapa banyak air dia, berapa banyak garam dia, berapa banyak, barulah sedap. Masak dia punya tumis cili tu, ditanya semua. Ikan bilis tu, timun tu tak payah tanya lah. Lepas tu kacang tu nak masuk tak? Tak payah masuk lah nak. Kacang pinat tu, macam-macam. Jadi satu resipi nasi lemak boleh diedar seluruh dunia dengan Allah punya. Jadi Allah SWT itu bawa makanan. Bagaimana kalau kita ikut Allah dalam hidup kita? Dalam apa saja kita buat, kita ikut perintah Allah. Kita baca Quran. Tentulah kehidupan kita ni jadi baik dan bagus, tuan. Makanan pun jadi sedap. Bila masak, cili, pedas, garam, semua ikut apa Allah mahu kan? Sedap tak?
Kalau kamu hidup, semua ikut Allah, hidup kamu berjaya tak? Tentulah berjaya, Subian. Tengok. Engkau tak ada makan ni. Sebab apa engkau dijauhkan Allah di rahmat tu. Buka puasa pun tak dapat sebulan ni. Sebab dia tak dirahmati. Ini pun tak. Dia tak dapat makan makanan yang dimasak dengan tanya Allah. Bayangkan seluruh hidup kita dapat tanya Allah macam saya dan buat ikut suka dia. Apa jadi pada hidup saya? Jadi buruk. Macam mana makanan tu boleh jadi sedap? Macamlah itulah hidup saya. Kalau kita ikut semua perintah Allah, tak ada gagalnya. Jadi apa yang menyebabkan kita tak mau ikut? Sufian? Kenapa hari yang kau cuti dulu kau semayang kat rumah? Kau tak semayang berjemaah. Kenapa? Jawab. Nak lazat. Tengok. Kenapa kau nak lazat? Terlihat. See? Dia tak nampak. Kalau kita ikut semua hidup kita ni, ikut suka Allah, perintah Allah, tentu hidup kita cemerlang. Bukan nama je Rashidi. Rashidi tu tahu apa makna dia? Cemerlang lah. Ini nama je Rashidi. Kalau kita mau cemerlang, kita mau terbilang, gemilang macam apa ni Abdullah Badawi cakap. Cemerlang, gemilang, terbilang kan. Lepas dia tak jadi PM, dah hilang lah. Najib pula keluar. Satu Malaysia. Dia tak ada, hilang. Terbuang. Gemilang, cemerlang, terbilang ni hanya bila kita ikut semua langkah kita, ikut perintah Allah. Bukan semayang kita, puasa je, seluruh gerak kita. Inilah rahmat. Agama ni namanya rahmat. Sebab melalui agama ni datangnya kecemerlangan, kejayaan, kegemilangan. Tak ada melanggar perintah Allah boleh berjaya punya. Dengan melanggar perintah Allah datang duka cita, kesedihan, kehancuran, kebinasaan. Itu je. Cukuplah kita percaya dengan duit ni boleh bagi faedah. Duit makhluk yang bukan Allah buat, Allah ilham kita untuk buat. Guna kertas, guna metal tu. Allah yang buat koin tu, metal tu, kertas tu. Tapi kita Allah ilham bagi kertas tu ada gambar, ada nilai, koin lagi. Jadi dia ciptaan rendah pada kita lagi. Allah, kita dicipta oleh Allah. Tak ada Allah suruh orang cipta kita, tak ada. Yang duit ni Allah tak cipta. Allah ilham kita untuk cipta. Allah juga lah cipta. Kereta itu buruk, rendah pada kita lagi. Kita pula menyembah duit tu. Percaya duit tu boleh buat. Percaya duit tu boleh bagi faedah. Langsung hambakan diri kita pada duit. Macam Sufian. Sufian bayar 500 untuk sewa rumah. Dia tak nak. Sebab dia tak mau ikut perintah Allah. Guna duit untuk rumah Allah. Mau guna duit untuk lazat dia. Kita dah bertuhankan duit. Kita ingat duit boleh bagi lazat, duit boleh bagi bahagia, duit boleh bagi, sehingga semua manusia dah bertuhankan duit. Dan langgar semua perintah Allah. Bila dah bertuhankan duit ni, mana boleh taat perintah Allah? Akhirnya kehidupan penuh duka cita, kebinasaan, kehancuran, kemusnahan di dunia dan di akhirat. Berhentilah menjadi selain daripada Allah Tuhan. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu maknanya Kul huwallahu ahad. Allah tu satu. Tuhan tu satu. Kul huwallahu ahad. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi faedah, bahaya melainkan Allah. Kita dapat Allah, kita dapat segala-galanya. Nak dapat Allah, kena taat perintah dia, cara yang Allah suka, cara Nabi-Nabi yang Allah hantar,
dengan niat nak sukakan Allah. Okey.